Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Kerajaan Baru bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu banyak perkara yang akan kita perincikan melihat kepada pelbagai isu, terutama apabila anggota-anggota kabinet telah pun memasuki pejabat masing-masing. Beberapa keputusan melibatkan dasar maupun polisi telah pun mula diumumkan, termasuklah isu melibatkan jaminan makanan. Dan pada ketika ini, sudah tentu antara perkara-perkara penting yang perlu kita telitikan termasuklah berkenaan dengan bagaimana untuk mencari solusi terbaik dalam memastikan bahawa isu jaminan makanan di negara ini dapat ditangani sebaiknya dan sekaligus memerlukan langkah yang holistik. Jadi untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, bersama dengan saya adalah Azizul Judirin yang merupakan pemilik Kundasang Aquafarm. Azizul, terima kasih sudi bersama dengan Esra Awani pada waktu ini. Pertama sekali, sebelum saya nak berkongsi data-data penting ini, bagaimana reaksilah sebagai pemain industri? Sebelum ini kita ada Kementerian Pertanian, tetapi kali ini kerajaan baru ini secara khusus mewujudkan Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan itu sendiri. Mungkin respon awal dalam kita membuka perbincangan pada hari ini, Azizul. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Haris. Pandangan saya cukup bergembira dengan adanya satu fokus kepada kementerian melalui penjenamaan semula nama kementerian yang sedia ada. Dan kita harapkan rebranding kepada nama kementerian tersebut bukanlah sesuatu yang indah kabar dari rupa ataupun sekadar berita gembira semata-mata, tapi kita mahu adalah pelaksanaannya dapat dirasa sehingga kepada para petani di lapangan, para orang awam di kampung-kampung dan segenap rakyat Malaysia secara keseluruhan. Terima kasih. Okey. Alright, Azizul, sudah tentu nak memberi fokus terus kepada isu yang dihadapi pada ketika ini. Banyak perkara-perkara yang perlu kita perincikan. Beras satu perkara, tetapi penting juga untuk kita telitikan berkenaan dengan tekanan yang dialami pengguna pada ketika ini, terutama melibatkan telur sebagai contoh. Okey, saya nak kongsikan dahulu data sebelum kita pergi dengan lebih lanjut perbincangan ini. Pertamanya, okey, ini merupakan data yang dikeluarkan oleh DOSM sendiri melibatkan akaun pembekalan dan juga penggunaan komoditi pertanian. Okey, jika boleh saya kongsikan atau membawakan kepada anda, di sebelah kiri rajah yang anda saksikan ketika ini merupakan yang melebihi 100%, di mana kadar sara diri ataupun self-sufficient ratio-nya adalah melebihi 100%, bermakna ianya mencukupi. Baik, jika boleh saya zoom sedikit sebelum kita nak pergi ke lebih detail lagi item-itemnya. Okey. Jika anda dapat lihat di sini ataupun menelitikan data di sini, telur ayam sebagai contoh berada pada paras 114.4. Bermakna ianya melebihi daripada kadar yang diperlukan oleh rakyat. Di mana telur ayam di sini 114.4. Termasuklah dari segi buah-buahan, sayur-sayuran, juga ada beberapa item yang dilihat masih lagi lebih daripada kadar sara diri pada ketika ini. Ini ataupun data yang dikeluarkan pada tahun 2021. Kalau kita perincikan seterusnya, antara item yang mengalami permasalahan besar dari segi SSR ini seperti beras 65%. Di sini di sebelah kanan rajah ini, beras, susu, cili, termasuklah seperti sayur-sayuran, buah-buahan seperti halia, mangga, daging lembu. Ini merupakan item-item yang mengalami ataupun yang menunjukkan kadar peratusan yang rendah dari segi kadar sara diri. Jadi sudah tentu dalam kita meneliti perkara ini, bagaimana kita nak melihat berkenaan dengan isu telur sebagai contoh. Bagaimana isu bekalan ini berlaku dan bagaimana ianya boleh diatasi. Kerana kalau kita lihat dari segi SSL ataupun SSR pada ketika ini, menunjukkan sepatutnya bekalan telur itu mencukupi lebih daripada 100%. Bagaimana kita nak memahami isu bekalan dan juga rantaian melibatkan bekalan telur ini, Azizul?
Baik, terima kasih saudara. Pandangan saya, telur ini dia bukan hanya berpunca daripada telur semata-mata, tetapi ada pelbagai faktor-faktor lain yang menyebabkan uh, satu telur mahal, yang kedua telur ada atau tak ada dalam pasaran. Okey, jadi untuk memahami perkara ini kita cuba ambil satu uh, pandangan yang lebih menyeluruh. Yang pertama, untuk menghasilkan telur, telur ni dia tak datang sekali daripada, dia bukan datang secara tiba-tiba daripada langit. Dia perlu dihasilkan oleh ayam, dan ayam tersebut perlu dijaga, diberikan makan, dan sebelum ayam tersebut bertelur, dia perlu terhasil daripada uh, anak ayam atau bakar yang berkualiti. Jadi bermaksud ada satu rantaian yang panjang sebelum menghasilkan produk akhir telur tadi. Jadi kalau kita melihat kepada peningkatan kos input pertanian pada waktu sekarang, nampaknya belum ada satu jalan penyelesaian yang tuntas daripada pihak kerajaan atau mana-mana pihak bagi menyelesaikan masalah kos kenaikan harga input pertanian mahal, antaranya seperti dedak ayam, dan juga seperti anak ayam itu sendiri, dan juga fasiliti-fasiliti sokongan, termasuklah juga di situ ialah ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada satu perancangan yang menyeluruh, kita akan sentiasa berhadapan dengan masalah kenaikan harga telur sebabkan oleh rantaian untuk menghasilkan telur tadi tidak tersedia ataupun tidak dapat dibekalkan dalam jumlah yang baik, dan harga yang berpatutan untuk para pengeluar telur-telur ini dapat mengurangkan kos mereka dan seterusnya dapat menstabilkan harga telur. Dan bercakap tentang uh, ketersediaan pula. Bila kita bercakap tentang security makanan ni, dia mesti cukup dan mesti tersedia. Cukup, tersedia dan mampu untuk dibeli. Baru dia cukup atau dia baru terjamin dari segi bekalan makanan tadi. Isu yang saya dapat lihat sekarang, kenapa kita mempunyai peratusan pengeluaran telur yang sebenarnya kalau ikut daripada apa yang data saudara Hadis sebutkan sebentar tadi, kita cukup, telur ni cukup, bahkan lebih lagi. Kita boleh makan lebih daripada apa yang sepatutnya kita hasilkan dalam negara. Tetapi saya lihat sini ialah isunya adalah monopoli ataupun ada yang sebut sebagai kartel dan sebagainya. Kerana kebanyakan pengusaha-pengusaha produk telur ini bukanlah di kalangan mereka yang uh, mengusahakan secara mikro ataupun secara kecil, tapi adalah syarikat-syarikat yang besar kerana dia memerlukan modal yang tinggi, tenaga kerja, kan, fasiliti dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat, saya bukan backup kartel ataupun memberikan maksudnya saya cuba untuk berikan nak berlapang dada semata-mata, tidak, tetapi situasi yang berlaku ialah seperti itu. Kita dapat lihat sewaktu COVID-19 yang lepas, lebih kurang beberapa tahun, 2 tahun, pengeluaran telur agak terjejas. Dia terjejas bukan sebab dia kurang, tapi sebab susah untuk sampai kepada rakyat, kepada masyarakat. Banyak tempat dah tutup, kedai makan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan banyak telur ni tutup. Jadi pada waktu itu para pengusaha-pengusaha telur ini yang merupakan syarikat-syarikat besar ini, mereka terpaksa mengurangkan ayam ni. Jadi bila kurangkan ayam, maksudnya dia akan kehilangan keuntungan, dia akan terpaksa kurangkan pekerja dan sebagainya. Jadi untuk kita pulih semula selepas daripada 2 tahun tu bukan mudah. Kerana rantaian ni bila kita terjejas macam kami sayur-sayuran, bila 2 minggu yang pertama dikatakan berlaku Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi 2 minggu yang pertama tu saja untuk kita pulih semula, bukan 2 minggu selepas tu pulih, tidak. Tapi dia perlu tempoh yang panjang, 2 bulan baru pulih. Itu sayur-sayuran macam saya punya, dia punya tempoh untuk matang singkat. Ayam pula dia lebih panjang tempoh dia. Jadi untuk kita berada dalam satu kestabilan semula, untuk ayam ini bertelur cukup dari segi kuantiti, cukup dari segi makanan dan sebagainya, sehinggalah ada kestabilan, keseimbangan, equilibrium dari segi permintaan dan pengeluaran, dia perlukan masa. Jadi memahami daripada pandangan syarikat besar yang kita sebut sebagai kartel, monopoli ini, saya cuba memahami dalam keadaan konteks seperti itu. Dan apapun yang berlaku bagi saya, dia perlu melibatkan kepada pihak kerajaan sebagai pembuat polisi dan sebagai penguatkuasa. Kerana
kalau kita lihat daripada senarai barangan yang terkawal, telur tidak dinyatakan sebagai antara barang-barang kawalan. Jadi kita tidak ada kawalan harga kepada telur, okey, dan kita cuma ada harga kawalan kepada baja dan ayam, tetapi telur tidak ada. Uh, ini memungkinkan kenaikan yang mendadak pada satu masa, dan oleh kerana dia tidak dikawal, uh, kita terpaksa menerima apa juga implikasi yang berlaku akibat daripada kekurangan ataupun harga yang mencanak naik pada sesuatu masa. Itu respon saya untuk permulaan. Terima kasih. Ya, Azizul, bagaimana kita nak memahami, kerana sudah tentu apabila kita nampak bahawa sebagai contoh Kediaman HEP sebelum ini ataupun menyatakan bahawa berlaku permintaan yang agak tinggi kerana kembali beroperasi restoran-restoran, bakery dan sebagainya, permintaan terhadap telur itu tinggi. Okey, itu satu perkara, okey, kita faham, kita jelas berkenaan dengan perkara itu. Tetapi di peringkat pembekal, adakah kita ataupun kerajaan, kementerian sendiri mempunyai formula ataupun sistem dari segi nak memantau proses bekalan itu untuk memastikan ianya tidak tersekat ataupun akhirnya akan menjejaskan pihak pengguna? Kerana sekiranya, sebagai contoh, sekiranya kita mempunyai sistem pemantauan dari segi bekalan yang baik, item-item keperluan ruji ini yang baik, ianya mungkin akan menambah baik lagi sistem pembekalan di negara ini. Pandangan Azizul. Baik. Bagi saya, dia tidak ada satu penyelesaian yang singkat. Walaupun Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan yang baru, Tuan Muhammad Sabu, telah menyatakan bahawa untuk penyelesaian masa singkat ini kita akan import. Tapi bagi saya, kalau kita sikit-sikit kita nak import, sikit-sikit kita nak import untuk cukupkan bekalan dalam negara, dia sebenarnya akan mengganggu kita punya perancangan keterjaminan makanan ataupun security makanan dalam tempoh masa yang panjang. Jadi dia bukan satu tempoh masa yang pendek untuk kita selesaikan isu ini. Dan bagi saya, untuk saya ringkaskan, kalau kita nak ulas dia sangat panjang, saya selalu sebut dalam forum, dalam sisi ceramah dan sebagainya. Saya mungkin boleh saya boleh ringkaskan kepada beberapa perkara. Yang pertama ialah kerajaan menjadi sebagai pemecut ataupun accelerator, perlu menyediakan dasar yang bersifat memudah cara, yang mana dia mudah difahami, mudah dilaksanakan. Jadi kalau kita sebelum ini kita ada dasar agro makanan negara 20 sampai 2030, saya ingat kita kena pastikan pelaksanaan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan, dan bukan menjadi sebagai satu dokumen yang hanya ditelaah sebagai satu dokumen akademik ataupun dokumen hitam putih yang akhirnya susah untuk difahami atau susah untuk dilaksanakan. Yang kedua ialah perlunya ada enabler ataupun pemboleh daya untuk menyediakan dana, infrastruktur untuk memastikan sesiapa sahaja yang ingin terlibat dalam dunia perniagaan agro makanan ini, contohnya dalam pengeluaran telur ni, dia boleh dapat akses pembiayaan dan dana daripada kerajaan tadi. Jadi barulah bila kita ada banyak fasiliti, banyak pengeluar, kita boleh dapat mengeluarkan telur yang konsisten, bahkan yang lebihnya itu nanti kita boleh ekspor ke negara jiran, Brunei, ke Singapura misalnya. Dan ini juga sangat penting, iaitu driver ataupun sebagai pemacu. Ini yang seringkali saya nampak ada kelompangan. Siapakah pemacu tadi? Itu ialah kecekapan urus tadbir para penjawat awam ataupun penguat kuasa yang telah diberikan amanah untuk menjalankan polisi-polisi, menguruskan aset-aset dan sebagainya. Kerana bila kita bercakap tentang macam mana kita nak tahu telur ini ada atau tak ada, kan? Yang kena turun ke lapangan ialah kaki tangan lah, penjawat awam lah kena turun ke bawah yang dipertanggungjawabkan. Kena lebih kerap. Kita tak kata penjawat awam ni tak buat kerja, pegawai tak buat kerja, bukan. Buat kerja. Tapi kena turun lebih ke lapangan. Kalau tengok telur, bukan kita tengok di pasar. Kita kena tengok di mana tempat penghasilan telur. Kita boleh calculate, minta data daripada pusat penghasilan telur misalnya, cek berapa penghasilan telur dia. Dapatkan purata sehari, seminggu, sebulan.
barulah kita boleh dapat data yang valid. Kita boleh guna data tersebut, data yang benar-benar, bukan sekadar data yang penyedap rasa ataupun penyedap kepada pembentangan, report pada menteri dan sebagainya, tapi ada data yang betul-betul dapat kita nilai, kita guna untuk menunjukkan ketersediaan kita kepada makanan-makanan dalam negara kita. Bukan sekadar kepada telur semata-mata, tapi juga kepada makanan-makanan lain yang saya ingat juga memerlukan kepada kecekapan urus tadbir penjawat awam untuk turun ke lapangan, bukan sekadar minta data saja, minta call WhatsApp, minta data, tapi kena turun sendiri, kena cek ke bawah. Baru kita tahu macam apa yang berlaku ke bawah. Dan yang keempat ialah kita perlukan pemangkin, booster di kalangan usahawan, agrarpreneur, NGO, organisasi, macam kita ada Persatuan Pengguna Pulau Pinang misalnya, itu antara penggalak yang boleh membantu untuk menyuarakan isu-isu seperti ini ke atas dan membantu juga pihak kerajaan untuk menyedari bahawa ada sekumpulan orang yang benar-benar peduli dan prihatin tentang isu-isu kepenggunaan di negara kita. Baik. Terima kasih. Okey, Azizul, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini ada lagi beberapa data-data penting, termasuklah Azizul menyebutkan bahawa import bukanlah penyelesaian kepada isu-isu apabila kita mengalami isu bekalan dalam negara ini, tetapi data, angka-angka yang penting ini akan saya kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Okey, baiklah, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Sudah tentu seperti yang saya maklumkan, kita dalam blog ini kita nak masih lagi membincangkan isu melibatkan kos makanan, keterjaminan makanan. Tetapi di astroawani.com kita masih lagi menjalankan kajian secara dalam talian. Soalannya, apa pertimbangan dalam memilih timbalan menteri? Menteri anggota kabinet kita dah tahu, tapi sekarang ni kita nak tengok siapa yang akan menganggotai ataupun menyertai pejabat di Putrajaya itu. Siapa timbalan menteri mengikut kepada kepakaran, jenama parti ataupun populariti. Sudah tentu kepakaran menjadi pilihan utama 91%, diikuti jenama parti 6%, manakala populariti 3%. Okey, baik, itu satu perkara lain. Kita nak kembali berkenaan dengan isu keterjaminan makanan ini bersama dengan saya masih lagi saudara Azizul Julirin yang merupakan pemilik Kundasang Aqua Farm. Sudah tentu Azizul, dalam kita meneliti berkenaan dengan perkara-perkara ini, perlu juga kita lihat berapa banyak rakyat Malaysia konsum ataupun pengambilan rakyat Malaysia dalam tempoh setahun itu, dan juga dari segi kita import, kerana sudah tentu secara jelas kita mengalami defisit yang cukup besar dari segi import ekspor makanan itu. Jika boleh kita lihat angka ataupun data dari segi konsum dahulu ataupun penggunaan per kapita untuk tahun 2021, ini merupakan data setiap kilogram bagi setiap rakyat Malaysia. Sebagai contoh, beras. Okey. Beras, rakyat Malaysia konsum 79 kilogram setahun. Ini untuk tahun 2021. Kemudian sebagai contoh, kita tadi mengalami isu seperti cili, 2.2 kilogram setahun rakyat Malaysia konsum cili. Dan ada lagi item-item lain, ini melibatkan tanaman. Okey, saya nak bawa kepada ini merupakan angka ataupun data yang penting. Ternakan dan juga perikanan. Ayam sebagai contoh, rakyat Malaysia konsum 46.1 kilogram setahun. Manakala telur ayam ataupun itik, rakyat Malaysia konsum 20.8 kilogram setahun. Jadi ini menunjukkan bahawa permintaan itu begitu tinggi. Susu segar juga kita mengalami SSR yang rendah, dengan peruntukan ataupun rakyat Malaysia mengambilnya sebanyak 2.1 liter setahun. Melibatkan perikanan sebagai contoh, ikan, udang, seperti kalau kita lihat ikan mackerel, siakap, selayang, sotong. Ini antara item-item yang merekodkan permintaan yang tinggi ataupun penggunaan yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia dalam tempoh setahun. Udang sebagai contoh 4.6 kilogram setahun, mackerel 4.8 kilogram setahun. Baik, bagaimana kita nak berbalik kepada perbincangan kita? Bagaimana kita nak memastikan bahawa kita mempunyai sistem logistik simpanan stok yang baik sebagai contoh? Kerana kalau kita telitikan,
apabila kita mempunyai SSR yang baik, sudah tentu kita mempunyai sistem stok penyimpanan yang baik untuk menampung sekiranya berlaku kekangan dari segi bekalan. Pandangan Azizul, adakah kita mempunyai sistem simpanan stok yang baik ini? Okay, terima kasih saudara. Bagi saya Malaysia belum mempunyai satu sistem simpanan makanan yang baik. Ini menyebabkan kita tidak ada satu tempat untuk kita semak stok terkini simpanan makanan, yang akhirnya kita simpanan-simpanan makanan tersebut berada di banyak tempat, terutamanya di gudang-gudang milik syarikat-syarikat yang besar lah. Jadi saya pernah bawa isu ni, bahkan baru-baru ini ketika konvensyen Hari Peladang Peternak dan Kebangsaan juga, saya membawakan kepada satu cadangan agar setiap negeri atau setiap zon seperti Sabah yang besar ini, kita perlu mempunyai pusat penyimpanan ataupun stockpile untuk memastikan kecukupan makanan itu sentiasa tersedia. Apa yang berlaku kepada krisis ketika COVID-19 yang lepas, betul-betul memberikan kita satu pelajaran yang besar sebenarnya, kerana dengan ketiadaan satu pusat penyimpanan, kita terputus satu rantaian pembekalan daripada petani, pemborong sehinggalah kepada pengguna, yang kebanyakan pengguna-pengguna ini berada di kawasan-kawasan bandar. Dan macam kami di kawasan luar bandar, kami cukup makan dari segi sayur-sayuran, buah-buahan kita cukup makan, tetapi ada pula makanan-makanan lain yang diproses kami tak dapat nikmati. Di kawasan bandar pula, dia boleh makan makanan proses, tapi untuk mendapatkan bahan-bahan makanan segar pun mengalami masalah yang sama. Bermaksud kita tidak ada tempat di mana kita boleh menyimpan makanan dalam jumlah yang banyak, dan kita untuk kita menyemak kecukupan makanan tersebut, kita hanya semak apa yang ada dalam stok tersebut. Jadi saya ingat ini satu yang perlu dibuat oleh pihak kerajaan sendiri, terutama kepada menteri yang baru ini, Tuan Mat Sabu, kerana keterjaminan makanan itu adalah sesuatu yang perlu diatasi secara menyeluruh. Seperti tajuk yang kita bincang pagi ini, secara holistik. Dia tidak hanya berkait kepada penyimpanan semata-mata, tapi ada satu sistem yang besar yang perlu digerakkan secara bersama-sama. Dan saya ingat polisi sudah macam-macam yang kita buat, dia perlu digerakkan secara serentak dan menyeluruh. Bermula seawal yang saya boleh katakan di sini, Saudara Haris, tentang Majlis Benih Negara. Saya ingat Majlis Benih Negara kurang berfungsi dari segi peranannya untuk membekalkan benih-benih tanaman kepada para petani, pengusaha, untuk memberikan benih dan bakar yang berkualiti. Kita sekarang berhadapan dengan juga krisis perubahan global warming. Jadi sudah pastinya kita memerlukan kepada biji benih yang kita sendiri hasilkan melalui kajian lapangan, tempatan, dan yang boleh rintang kepada perubahan-perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Sekarang ni biji benih pun selain daripada padi, kita import semua daripada luar negara. Saya tanam sayur, saya import biji benih daripada Taiwan, daripada Holland. Tak ada orang pandai di Malaysia ni untuk hasilkan biji benih yang berkualiti. Kita ada ramai saintis, kita ada banyak macam agensi dan sebagainya. Jadi bermula daripada penghasilan bakar benih yang berkualiti, barulah kita boleh menjurus kepada itu punca dia bagi saya lah. Dia akan akhirnya rantaian itu akan menghasilkan satu proses penghasilan makanan yang outputnya nanti adalah seperti telur, beras, yang kita akan makan. Tetapi perjalanan untuk menghasilkan makanan-makanan tadi itu bermula daripada biji benih bakar yang berkualiti. Jadi saya mengharapkan ada berita baik daripada keterjaminan kementerian yang baru ini melalui keterjaminan makanan untuk mengatasi sistem ini secara menyeluruh, bukan semata-mata menyentuh kepada stockpile ataupun semak rekod semata-mata, tapi dia perlu bermula daripada perkara yang paling asas, foundation kepada keterjaminan makanan itu sendiri. Terima kasih. Azizul, ini sedikit data yang saya nak kongsikan. Azizul sebagai petani, ini antara data-data penting untuk kita teliti. Kadar kebergantungan import kita begitu tinggi. Sebagai contoh, buah-buahan
yang dilihat konsum ataupun pengambilan yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi tak dapat dipenuhi dalam pasaran tempatan. Sebagai contoh, mangga, jagung. Ini baru kita cakap pasal jagung manis, tetapi jagung untuk dijadikan dedak dan sebagainya masih lagi mengalami masalah. Baik, sayur-sayuran. Ini bidang Azizul lah. Cili, kobis bulat, timun, salad, terung, bayam, bendi, kacang panjang, tomato, sawi, halia, limau nipis, ubi keledek, ubi kayu, tebu. Ini merupakan antara kebergantungan yang boleh dikatakan agak tinggi juga, melibatkan import dari segi peratusannya. Kalau kita lihat sebagai contoh cili, 75% cili dalam negara adalah merupakan stok import. Manakala baki seperti ternakan susu sebagai contoh, 62%-nya adalah daripada sumber import. Akhir sekali, Azizul, berbaki lebih kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini. Mungkin permintaan ataupun harapan segera kepada kementerian di bawah pimpinan YB Muhammad Sabu ini untuk meneliti perkara-perkara, terutama bukan sahaja melibatkan bekalan, keterjaminan makanan, tetapi secara holistik melibatkan masalah petani, meningkatkan teknologi dan pelbagai lagi. Azizul, 2 minit. Ya. Ya, baik. Bagi saya, untuk jangka masa yang singkat ini, apa yang Abang Mat perlu buat ialah perlu buat satu libat urus bersama-sama dengan pemain-pemain industri, dan kita perlu merasakan bahawa tanggungjawab untuk memastikan keterjaminan makanan ini bukan hanya terletak di bahu satu kementerian sahaja semata-mata, tapi juga perlu melibatkan ramai pihak. Dia perlu melibatkan pemain industri, perlu melibat urus dengan ramai usahawan-usahawan mikro kecil di lapangan, di bawah, dan tidak juga terkecuali dia perlu melibatkan libat urus bersama dengan agensi dan kementerian-kementerian yang lain. Saya bagi contoh bagaimana Indonesia mengatasi rakyat dia ramai 230 juta, kita baru 30 juta, berpuluh-puluh kali ganda kita mau untuk kita rakyat kita dan rakyat mereka jauh beza, tapi mereka dari segi beras mereka telah melebihi tahap SSL lebih daripada 100%. Kenapa? Indonesia dia faham ketika dia memindahkan ibu kota ke Kaltib, Kalimantan Timur, mereka terlebih dahulu membuat estet makanan. Jadi estet makanan ini menanam pelbagai jenis bijirin, antaranya padi. Jadi mereka bukan hanya melibatkan satu kementerian semata-mata, tetapi dia perlu melibatkan, contoh kalau kita nak buat estet makanan yang boleh mengurangkan antara kaedah boleh mengurangkan import adalah kita buat estet makanan. Contohlah bagi satu tanaman, bagi saya contoh kobis. Kita perlukan ada menteri yang menguruskan kerja raya untuk menguruskan tanah, yang menguruskan jalan raya, menteri saliran yang menguruskan pengairan, menteri alam sekitar, dan kalau Indonesia yang mengawal selia kepada estet makanan ialah Kementerian Pertahanan juga, melibatkan tentera-tentera ni yang biasa tentera ni bukan setiap masa pergi berperang kan. Betul, dia jaga sempadan yang dalam kamp tu dia boleh gunakan kawasan kamp itu untuk buat stockpile, untuk buat estet makanan yang luas itu tadi. Jadi libat urus ini perlu dibuat, disegerakan dengan secepat yang mungkin. Terima kasih. Azizul, terima kasih. Banyak lagi ruang dan peluang, insyaAllah akan datang. Kita akan terus membincangkan isu ini. Tidak pernah selesai isu jaminan makanan ini. Banyak lagi perkara perlu diperincikan. Terima kasih sekali lagi Azizul Julirin, pemilik Kundasang Aquafarm. Sudah tentu kami di Esrawani akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa serta memantau kerajaan baru pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.